Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Alhamdulillah wa syukru lillahi ta'ala. Puji dan juga syukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi yang barakah dan mulia ini dapat sama-sama kita lagi dalam majlis minggu kita setiap hari Sabtu dan juga Ahad bersama di masjid Haji Jeddah kita ni. Alhamdulillah dalam majlis tadarus Al-Quranul Karim ataupun mudarasah Al-Quranul Karim, yang mana pagi ini untuk sama-sama kita menikmati sebahagian daripada al-ilmu nafi', insya-Allah ilmu yang bermanfaat, sebagai tukar selera dalam amal sekali amalan saudara kita Ustaz Aslam. Dia ada dua pada pagi ini, maka suka hati dia untuk sama-sama muzakarah dengan ayah-ayah semua dan saudara-saudara semua, yang mana pagi ini Ustaz Aslam akan muzakarah dengan kita semua berkaitan dengan masalah amalan-amalan yang bawa pada doa daripada para malaikat pada kita orang mukmin. Kerana malaikat ni juga bersama kita. Bukan saja kita dah baca tu, kita ada musuh dan kita juga ada sahabat. Musuh yang Allah Ta'ala suruh kita ambil dia jadi musuh, itu syaitan. Syaitan itu adu, syaitan itu musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Allah Ta'ala suruh ambil dia sebagai musuh. Dalam hati kita kena ingat kata kita orang mukmin ini bersama dengan para malaikat. Para malaikat yang selalu tolong bantu kita dalam mengerjakan amal soleh. Ataupun di antaranya malaikat selalu berdoa kepada kita orang mukmin. Malaikat selalu berdoa kepada kita orang mukmin. Maka insya-Allah pagi hari ini dia akan bersama dengan kita insya-Allah taala apa arti amalan-amalan yang boleh bawa kepada selawat malaikat atau berdoa malaikat kepada hamba-hamba Allah Taala yang beriman. Ini saya nak ayat satu saja daripada amalan yang bawa kepada malaikat doa selawat kepada kita orang mukmin ni, iaitu amalan tunggu semaya di masjid. Masya-Allah. Moga-moga hari ini kita termasuk daripada orang semaya dan tunggu semaya. Semaya dan tunggu semaya. Macam kita mari semaya maghrib. Tunggu semaya Isya pula dah. Dan kita ni insya-Allah masuk juga tunggu semaya subuh ni, semaya dah. Tapi dalam hal kita ngaji belajar ni kita tunggu semaya solat, semaya duha. Mudah-mudahan masuk dalam itu juga insya-Allah. insya-Allah taala. Jadi satu hadis yang Nabi katanya
Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Nabi kata malaikat tu senantiasa berselawat. Selawat ni maksudnya berdoa lah. Berdoa ala ahadikum, tak ada seorang kamu ma dama fi musalla, selama seorang kamu duduk di tempat semaya dia. Masya-Allah. Sebab tu tak boleh gaduh sangat. Sudah maya tunggu sekejap, tak gaduh sangat, tunggu sekejap. Selama mana orang duduk tempat semaya dia, maka senantiasa orang itu duduk menerima selawat daripada mereka, berdoa daripada mereka. Masya-Allah. Ma lam yuhdis, selama mana orang itu tidak berhadas. Itu satu makna. Selama mana orang itu tak ada berhadas, tak ada gugur, tak ada jatuh untuk dia, tak ada batal untuk dia. Itu salah satu maknanya duduk tempat semaya, tak ada jatuh wuduknya. Mereka doa lagu mana? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Dua kata. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah bagi seorang sani. Ya Allah, murahmatlah pada orang sani. Masya-Allah. La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Boleh orang lain lagi daripada doa malaikat, terlebih pada doa malaikat saat ni, Tuhan catat seorang saat ni sebagai orang duduk semaya. Senantiasa orang saat ni duduk dalam semaya, selama mana semaya lah yang mengkurung dia. Semaya kurung dia. Mana semaya kurung dia? Semaya usah lagi duduk tunggu tu. Seolah kata semaya tu kurung dia tak boleh tubik. Buku dia ada cita-cita nak semaya pula tu, yang mengurungkan dia tak boleh tubik daripada masjid. Orang ni dia catat, Allah Ta'ala catat dianya sebagai orang duduk dalam semaya. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa as-salat. Tidak menegahkan orang saning daripada dia kelik kepada keluarga dia kecuali semaya. Buku dia tak kelik kepada rumah dia, buku semaya. Semaya selagi dia duduk tunggu nak semaya. Masya-Allah. Jadi tigalah khulasah daripada ni. Satunya malaikat doa, Allahumma ighfir lahu. Yang kedua malaikat doa, Allahumma arhamhu. Dua-dua ni sangat-sangat kita nak berhajat sangat. Yang ketiganya, orang ni duduk dalam semaya. Selama mana dia duduk dalam semaya, walaupun duduk kelik apa pun, orang duduk semaya. Masya-Allah. Itulah saya sebagai mukaddimah untuk lihat namiyah buat itu semua, insya-Allah. Insya-Allah kita bakal dengar Ustaz Aslam kita kawi ilmu yang manfaat pada kita, insya-Allah. Apa arti amalan yang bawa pada doa malaikat ataupun istighfar malaikat ataupun selawat malaikat pada kita, insya-Allah taala. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-'azimata 'ala ar-rushdi wal ghanimata min kulli bir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana memberi taufik pada kita supaya jadi orang yang disaksi oleh para malaikat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'an fi salatil fajr wal 'asr faya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullahu wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum 'ibadi.
qalu atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Nabi SAW bersabda bahawasa bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada malaikat malam dan ada malaikat siang hari. Duduk tukar pergi mari, duduk jaga manusia. Naik turun, naik turun. Lepas tu dia tukar kak dia. Hak pagi nak turun bila? Hak pagi nak turun pada waktu subuh. Dan naik pada waktu asar. Dan hak malam turun pada waktu asar. Dan naik pada waktu pagi, waktu subuh. Maka Nabi SAW bersabda, faya'rujul ladzi batu fikum. Maka naiklah malaikat hak jaga pada waktu malam, naik pada waktu subuh, naik ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat-malaikat malam tadi, kata, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tahu dah, tapi yang nak kita rasa. Kata Allah Subhanahu wa taala selalu duduk dengan kita. Dia tanya malaikat, kaifa taraktum ibadi? Mu tinggal hamba-ku balah mana? Hei malaikat malam. Jawab malaikat malam, atainahum wa hum yusallun. Semasa kita turun pada waktu asar, nampak dia duduk semaya. Wa taraknahum wa hum yusallun. Lepas tu aku naik ke langit, tinggal mereka, sedangkan mereka duduk semaya. Oleh itu dalam ayat Quran yang sebut, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dan Quran pada waktu subuh, waktu fajar, maksudnya Quran yang dibaca pada waktu fajar, iaitu salat semaya subuh itu, sesungguhnya semaya subuh itu disaksi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disaksi oleh para malaikat. Alhamdulillah, kita adalah salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih supaya jadi orang pisit. Nah, orang kita boleh mari semaya subuh ni adalah salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya hak duduk sekeliling kita, benda hak kita tak nampak ni ada banyak benar. Tapi kalau kita baca dalam Quran, dia ada 3 makhluk ya. Hak pasal duduk sekeliling kita tapi kita tak ada nampak. Di antaranya para malaikat, asyayatin, syaitan-syaitan. Lepas tu para jin hak kita tak nampak. Tapi alangkah sedihnya kalau kita tengok pada hakikat kita apabila kita buat jahat, apabila kita kita buat benar maksiat pada Allah SWT, kita nak tahu, kata ini adalah hasutan syaitan. Kita tahu seteru kita, dan kita banyak pengajian tentang apa? Tentang syaitan-syaitan musuh kita. Dan syekh kita, Ustaz Syekh Ismail Lutfi, waktu baik satu kitab tentang hakikat syaitan. Tapi saya rasa kita ngaji bab syaitan seteru kita dah, kita kena ngaji juga bab malaikat. Kalaulah ngaji bab syaitan jadi wajib bagi kita kena tahu, kenal seteru kita kena kenal sa'i kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Ni para malaikat mai royak kepada kita, orang-orang yang bertakwa, lepas pada tu istiqamah semasa dia nak mati. Tatanas innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayat ni kita baca, kita dengar semua. Nah, Tok Imam Wahid baca ayat-ayat ni. Orang panggil salah satu daripada ayat masyhur. Sesungguhnya para orang yang kata Rabbunallah thumma istaqamu,
pada tu dia beristiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat nak turun semasa dia nak mati, semasa dia takut. Alla takhafu, malaikat nak jadi saya dia duk mari oyak. Malaikatur rahmah, jangan takut, jangan takut. Wala tahzanu, jangan rasa sedih. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan apa? Dengan syurga yang kamu dijanjikan. Dan malaikat itu kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung, awliya kamu pada hidup dunia dan di akhirat. Subhanallah. Jadi daripada ayat ni, kalau kita mari tadabbur dengan molek, orang hak nak dapat syurga Allah Subhanahu wa taala dan dapat husnul khatimah, para malaikat nak mari duduk buat baik dengan dia, dia kena jadi orang hak malaikat dulu. Dia kena jadi saing dengan malaikat. Kalau dia tak kenal dalam hidup dia, tak kenal malaikat, tak tahu kata wajib gapo dia kena buat atas malaikat, dekat nak mati tak sah. Tak sah angin-angin kata malaikat nak duduk bersama dia. Dan al-imanu bil malaikah, mari yang kedua daripada rukuk iman. Rukuk iman yang kedua, yang saya rasa kata benar kita kena mari duduk ngaji dengan teliti. Lepas tu ambil samarat daripada apa? Ngaji al-imanu bil malaikah, nescaya kita akan jadi orang berjuru. Bukan sekadar kata kenal syaitan, kita kena kenal para malaikat. Ibadun mukramun, ibadat yang mulia. Subhanallah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman. Siapa engkar wujudnya malaikat ataupun sifat-sifat malaikat, nama-nama malaikat yang warid daripada Al-Quran dan hadis yang sahih, ajma'ul ulama ala kufri. Kufur tak ada, mungkin jadi orang Islam. Sebab itu kita kena beriman dengan para malaikat. Dan kita mesti cinta kepada para malaikat. Sebab apa? Sebab para malaikat ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertasbih. Tak makan, tak minum, bukan lelaki, bukan perempuan. Subhanallah. Oleh itu, hari ni saat ni sebagai mukadimah supaya apa? Supaya kita nak buka dan nak berikan ban pada kita supaya kita klik gi ngaji tentang al-imanu bil malaikah. Sebab al-imanu bil malaikah, al-iman bil ghaib, beriman dengan benda gaib. Dan kalaulah kita ada iman baik dengan para malaikat, kita akan rasa gembira dan kita tak akan rasa kita ni dia dah. Kita ngaji tentang malaikat nak tambah kepada kita izzah, kekuatan bagi kita. Bel-bel lagi seperti mana kita duduk learning ni. Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kita tengok, nescaya kita akan gembira. Kita rasa tak kata learning ni, Nabi kata Nabi kata wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Malaikat duduk keliling kita ni. Adakah kita tahu bahawa adakah kita rasa dengan rasa iman bahawa malaikat tu?
duk sekalian kita. Dan kalau kita ngaji bab malaikat ni, seorang tu ada 4 malaikat hak duduk dengan dia semua. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Dan bagi dia, iaitu bagi manusia, ada mu'aqibat, malaikat yang selalu duduk dengan dia, duk gilir, hak duk depan dan duk belakang, jaga seseorang manusia min amrillah, daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Sebab kalau kita ngaji bab malaikat, kita tak berani nak buat jahat. Sebab lek kiri lek kanan kita lah ni, setiap orang tak kena lari, tak kira kafir, tak kira Muslim. Kiri kanan semua. Dan tak ada lafaz, satu lafaz malaikat illa ladaihi raqibun atid. Malaikat, ada malaikat hak duk catat, dan atid duduk sekali semua, tak becek-becek. Subhanallah. Kadang-kadang malaikat duduk dengan kita, duduk sekali tu lebih banyak daripada malaikat duduk dengan syaitan. Syaitan, malaikat duduk dengan kita lebih daripada syaitan duduk dengan kita lagi. Tapi kadang-kadang kita tak khabar. Sebab tu kita kena main ngaji dan beriman dengan al-malaikah, dengan yakin bahawa kita ni selalu bersama para malaikat yang jadi ibadun mukramun. Kita paling mudah-mudah. Kalau kita nampak orang juru, kita berani tak nak buat jahat? Kita berani tak nak kecek benda tak layak depan dia, tepi dia? Kita tak berani. Kalau sama-sama guru kita, boleh kecek belakang. Sebab apa? Guru kita baik. Guru kita pun bukan hak pasal yang jadi mukramun. Tapi kalau kita rasa kata malaikat ibadun mukramun, yang selalu buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tak biasa buat maksiat, kita tak akan berani nak sebut satu-satu perkataan yang tidak layak, dan kita tidak berani nak buat benda-benda yang tak baik. Oleh itu, hari ini kita mari tengok 7 amalan yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak bawa kepada kita itu apa? Yang nak bawa kepada yang akan jadi sebab yang malaikat itu akan selawat atas kita. Selawat malaikat ialah minta istighfar dan berdoa untuk Bani Adam. Manakala selawat Allah Subhanahu wa taala iaitu puji seseorang depan para malaikat. Sebab itu hari kita duduk dengar semua pada hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Qala Abu al-Aliyah dalam Sahih al-Bukhari, salawatullah wa thana'uhu fil mala'il a'la. Selawat Allah Subhanahu wa taala atas Nabi ataupun atas hamba-hamba dia ialah puji Allah Subhanahu wa taala depan para malaikat di langit. Wa salawatul malaikah thana'un wa istighfarun wa du'a. Manakala selawat malaikat ialah apa? Ialah puji, minta istighfar dan berdoa untuk orang-orang
yang beriman dan orang-orang yang bersifat dengan sifat yang kita akan baca. Sebab apa kita kena perlu kepada istighfar malaikat kepada kita? Sebab kita ada istighfar dah. Duk kacau apa lagi? Istighfar malaikat. Allah Subhanahu wa taala bui jawab hajat kita kepada apa? Kepada istighfarul malaikah ialah hajat yang paling penting sekali. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam suratul Ahzab, "Huwallazi yusalli 'alaikum Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Dialah yang berselawat ke atas kamu dan malaikat-malaikat dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk mengeluarkan kamu daripada zulumat kegelapan kepada an-nur, cahaya. Mana kata kalaulah Allah selawat atas kita, kalau malaikat selawat atas kita, selawat lebih lagi selawat malaikat yang doa untuk apa? Untuk orang yang beriman, yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Boleh keluarkan kamu tu, boleh ambil kamu tu, bawa kamu tu, hai manusia, daripada zulumat, kegelapan, kesesatan, kepada nur, hidayah, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tak kita nak gapo lagi? Al-azimatu 'ala ar-rushd wal ghanimatu min kulli bir. Tak ada dah atas dunia ni. Sebab nak masuk syurga, dia kena ada, dia kena keluar daripada kegelapan, masuk ke apa panggil? Masuk kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Subhanallah. Oleh itu, kita tahu dah kata minas thamarat, benda hak kita dapat apabila istighfar malaikat kepada kita, atas kita, bawa kita boleh jalan pada jalan yang betul. Subhanallah. Amalan yang pertama. Amalan yang pertama ialah bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua malaikat akan minta istighfar kepada orang-orang yang bertaubat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalau kita buat dosa gapo, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surah Ghafir, "Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim." Allahu akbar. Ayat ni dia tunjuk bahawa satu kerja malaikat, dua kerja lain belah-belah, dalam keadaan itu beristighfar pada orang mukmin. Alladzina yahmiluna al-'arsy, dan para malaikat yang pikul arah. Wa man haulahu, dan malaikat hadap sekeliling-kelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'minuna bih, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat duduk istighfar untuk orang-orang yang beriman. Orang yang beriman balas mana? Sebab orang beriman ni ramai, tapi orang beriman balas mana? Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu. Mana kata, ya Allah, amat luahnya rahmatmu dan ilmumu, faghfir lilladzina tabu, maka beristighfar, ampunkanlah dosa bagi orang yang tabu, orang yang bertaubat.
Ini adalah amalan mula-mula. Tak ada kena bayar duit sekehbok. Kita tengok 7-8 amalan hak kita akan sebut ni, tak ada kena waktu duit sekehbok. Mula kali ialah faghfir lil ladzina tabu, beristighfarlah, ampunkanlah dosa bagi orang-orang yang bertaubat. Hak ni mula-mula sekali. Amalan kedua daripada ayat ni juga, lil ladzina tabu wattaba'u sabilak. Oh, ni hak besar belakang ni. Dan ampunkanlah kepada orang-orang yang ikut jalanmu Muhammad, ikut jalan sunnah, untuk kitab Allah. Orang yang turut kitab Allah, turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tak buat bid'ah, gapo hak Nabi tak buat. Wattabi' sabilak. Hak ni daripada para malaikat. Sebab apa saya tafsir dengan gapo? Dengan tafsir kata tak buat bid'ah. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man ahdatha aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa buat bid'ah dan beri tempat duduk, beri apa yang panggil, beri meja, beri pika untuk orang bid'ah tu mari duk mengajar, duk mari duk buat benda jahat, fa alaihi la'natullah, bagi atas dia akan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan laknat para malaikat. Sini adalah ulama duk sebut kata bahaya bid'ah yang akan menyekatkan kita daripada syurga sadah, menyekatkan kita daripada istighfarul malaikah kepada kita. Subhanallah. Amalan kedua ialah ittiba'us sunnah. Ambil daripada mana? Ambil daripada ayat yang kita baca tadi. Wattaba'u sabilak waqihim azabal jahim, dan jagakanlah mereka daripada azabul jahim, azab neraka. Subhanallah. Kalau kita tengok isi hak malaikat doa pada kita, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azabal jahim. Dua rah. Dan ibadat yang ketiga ialah muallimun nasa khaira. Ibadat yang ketiga ialah orang ngajar manusia tentang benda baik, semua benda baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nas al-khair, ala muallimin nas al-khair. Subhanallah. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya Allah dan malaikat dia dan ahlus samawat wal ard, ahli samawat, ahli langit, dan ahli bumi. Pada ayat kata semua ahli bumi, Allah Subhanahu wa taala sebut kata hak atas darat, sumuk hak duduk dalam lubang, hak duduk dalam laut, ikan hak duduk dalam laut, akan berselawat ke atas orang yang ngajar orang benda baik. Subhanallah. Bahawa sini ngajar sini ni ahlus sama, ahli langit, ahli bumi, bukan kata dalam cawak nara saja. Ikan hak duduk dalam cawak nara, ahli bumi hak duduk dalam cawak nara saja. Tak. Ahli as-samawat, 7 langit, semua langit berselawat ke atas orang yang mengajar orang tetap benda baik. La ilaha illallah. Subhanallah.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Kena dah malaikat kata Allahu ghafur dzur rahmah. Kadang-kadang kita baca ada lapis ni kita rasa atas benar sikit aja. Tak, semua atas dunia ni ahlul ard, semua ahlul ard. Selawat pada kita. Selawat kepada orang yang ngajar, pada orang akan benda baik. So 2, 3 dah kita baca, rasa kata payah lah. Tak payah langsung. Tapi kita kena pakat doa sikit lah. Doa hak Nabi biasa hak Nabi doa. Allahumma inna nas'aluka al-azimata 'ala ar-rushd. Kita tahu satu perkara kita azal. Kita kena minta juga. Nabi SAW minta supaya apa? Dia tu apabila tahu satu perkara, ada azal nak buat. Sebab kadang-kadang kita ilmu banyak tapi nak buat tu tak ada. Tak ada api, tak ada himmah nak buat. Tak ada gapo mai tolak. Nak tolak azimah kita itu, kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 arah. Yang keempat ialah hak datuk kita ayat sana, iaitu tunggu semaya. Lepas pada semaya tu kita duduk zikrullah Subhanahu Wa Taala, zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para malaikat duduk sebut Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Ya Allah, rahmatkanlah dia. Itu hadis yang sahih juga. Berapa 4? Yang kelima ialah orang yang semaya pada sah yang awal. Orang semaya sah awal. Subhanallah. Orang yang semaya sah awal ni, para malaikat pakat duduk selawat pada dia. Tak payah kali. Nah, sabit tu dari hadis satu hadis lagi Nabi kata, dalilnya orang kata malaikat duduk selawat kepada orang yang semaya pada sah awal, iaitu innallaha malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat dia selawat ke atas orang yang semaya pada saf yang pertama, saf awal-awal. Sampai tu dalam satu hadis Nabi kata kan, kalau dia tak ada, misalnya kalau dalam baris ni penuh belakang dah, ada satu tempat pas 2 orang mari, dia tak akan jong, sia-selak biar orang lain lagi duduk. Fa illam yajidu illa ayastahamu lastahamu. Kalau dia tahu fadilat bagi orang yang semaya pada waktu pada sah yang awal, lepas tu dia tak boleh duk seleheng, duk bala, kata pian nak naik malaikat. Satu cara hak nak boleh selesai hak duk balah itu dengan apa? Dengan jemput ni, dia nak jemput ni. Oleh itu semaya sah awal ni bukan benar hak kita kena tolak sahih kita. Kita ni tertipu oleh syaitan. Nah, benar lain tak ada berasa nak saya salat, apa pasal agama ni pergi dulu bedok depan. Al-itharu fil ibadah mazmum, al-itharu fil adah mahmud. Saya salat benda hak jadi ibadah, benda hak tak baik. Benda tu tak baik. Tapi saya salat benda hak jadi adah, benda hak jadi dunia, hak tu Islam sungsem. Habis tu, kalau orang yang hajat ataupun kanak kepada istighfarul malaikah, mari bangat. Mari tunggu untuk nak semaya. Boleh dah satu selawat. Lepas pada tu maya pada waktu saf yang awal, boleh juga pula selawat malaikat situ. Dan yang kena tu sakut dengan orang semaya juga, iaitu apa? Amalan yang ke-6 ialah alladzina yasudduna al-furaj furjah bainas sufuf. Orang yang apa? Orang yang penuh baris.
Orang yang semaya dengan rapat. Kalau nampak tempat luar, dia akan masuk. Dan dia tak akan lepas jari sikit pun untuk syaitan. Orang yang semaya pasal kemaya malaikat, dia akan dapat selawat daripada malaikat. Nabi kata, ala tasafuna kama tasafuna al-malaikah. Kerana fakmu ni tak semaya seperti mana tak semaya dan tak bersaf seperti mana para malaikat duduk semaya dalam saf. Pada tu Nabi ayat semaya pasal malaikat tu ialah saf dengan rapat. Lepas tu saf yang penuh. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat ke atas orang yang yasiluna as-sufuf, ai itmam as-sufuf, penuhkan saf. Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Siapa yang mari katuk tempat luar, celah-celah tempat luar semasa maya dalam sah itu, Tuhan akan akik dengan amal dia saat ni tu akan darajah pada dia. Subhanallah. Ni benar kita kena main back case semula. Kadang-kadang kita tahu dah kata semaya dengan penuhkan saf ni adalah salah satu benda yang penting. Nah, tapi ada juga perasaan berbagai orang awak mari ke apa? Orang mari jadah. Jadah ni sebab ahli pada mah lah, orang nak jijak tak leh. Allahul musta'an. Sampai tu marilah kita penuhkan saf. Kau nampak tempat luar, heret sayang kita. Tak ada masalah apa. Nabi SAW ni kena tukar mindset kita semula. Bila lagi orang yang nak jadi tu imam. Anas bin Malik dan Ibn Umar, kalau dia semaya, dia panggil saustaqimu tarasu. Dia kadang-kadang dia ambil gapo dia panggil? Ambil kayu, ambil gapo. Pihak hak tak tu dia godep. Betul. Ni tu imam pun kena dia panggil patana juga. Bukan kata saustaqimu tarasu. Kecik bahasa Arab ni. Penuhkan sah, rapatkan sah tak ada sebut. Pakai luar ayat dah. Penuhkan sah, rapatkan sah, nampak tempat luar lagi. Kenapa ayat tak imam? Sebab apa? Kita semua hok mari semaya ni nak gapo? Nak kepada selawat malaikat. Selawat daripada Allah, selawat daripada malaikat. Sebab apa? Selawat daripada Allah, selawat daripada malaikat nak keluarkan kita daripada zulumat kepada hidayah. Pandangan kita katuk molek kejap cik sah kita ni was-was dia tak mari, syaitan tak ada tempat nak mari duk selit. Maya jadi khusyuk. Itu adalah perkara yang berapa dah? 7. Ada 2 lagi. Dengan masa. Yang ke-7 ialah alladzina yatasahharun. Orang yang apa? Yang makan sahur. Orang bangun makan sahur. Malaikat selawat juga atas orang makan sahur. Habis tu siapa nak puasa kadang-kadang pun kita bel-bel lagi orang pemuda ni masa tak makan sahur. Tidur dulu. Saya pada tidur. Tapi Allah Nabi SAW ayat, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang makan sahur, orang yang bersahur. Dan yang ke-8 ialah selawat atas Nabi SAW. Kalau kita selawat atas Nabi SAW, malaikat akan selawat atas kita. Allah dan malaikat akan selawat atas kita. Nabi SAW bersabda seperti mana dalam Musnad Imam Ahmad, ma min 'abdin yusalli 'alayya illa sallat 'alaihi al-malaikah ma dama yusalli 'alayya
falyaqilla al-'abda min dhalik aw liyakthur. Sesungguhnya tidak ada salah satu hamba yang berselawat atasku malaikat nak selawat atas dia selama mana dia selawat atasku. Maka seseorang hamba nak selawat banyak ke nak selawat sikit atasmu lah. Ini Nabi SAW sebut. Dan seterusnya, dan yang terakhirlah bagi kita untuk pagi ni ialah alladzina ya'uduna al-marda, orang yang ziarah orang sakit. Amalan yang kita boleh buat belaka. Nak buat hari ni, pagi ni boleh belaka. Boleh selalu dah. Pagi kita keliling, cuba ziarah orang sakit. Sebab apa? Sebab Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiya illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Nabi kata tidak ada seseorang lelaki yang keluar pada waktu petang untuk nak ziarah orang sakit kecuali ada malaikat keluar bersamanya. Berapa jumlah malaikat? 70,000 malak. 70,000 malaikat akan keluar bersama dia masa dia keluar pada waktu petang tadi untuk nak ziarah orang sakit. 70,000 malaikat buat apa? Yastaghfiruna lahu hatta yusbih, beristighfar kepada dia supaya Tuhan ampun dosa dia mula daripada dia tubik rumah sampai pagi. Waman wa kana lahu kharifun fil jannah, dan bagi dia akan kharif dalam syurga. Waman atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan sesiapa tubik pada waktu pagi untuk ziarah orang sakit, keluar bersama dia 70,000 malaikat duduk beristighfar pada dia sampai waktu petang. Subhanallah. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Rawahu Abu Dawud. Nah, wa qala al-Imam Al-Albani kata hadis sahih mauquf. Hadis mauquf. Jadi perkataan Ali, tapi benda ni adalah benda raib. La yajuz ijtihadu fihi walakin lahu hukmu al-marfu'. Nak kata benda ni adalah benda hak Ali dengar daripada Nabi SAW. Itu adalah berapa saat ni tak ada nak bilang. Cuma bilang fak kita. Pertama kali ialah orang nak boleh istighfar malaikat. Siapa hati? Istighfar malaikat ialah orang hak istighfar, orang hak bertaubat. Baik. Apa lagi? Orang ikut sunnah Nabi SAW, jalan Nabi Muhammad SAW. Yang tiga, orang yang ngajar orang benda baik. Yang keempat, orang yang semaya pada saf awal. Yang kelima, orang yang maya dengan penuh dengan saf. Yang kena apa? Orang yang makan sahur. Nah, yang ketujuh, orang yang selawat atas Nabi SAW. Yang ke-8, orang yang ziarah orang sakit. Subhanallah, 8 perkara saat ni tu kita ambil tulis tak apa. Tulis tak di rumah, hajar anak-anak kita. Hajar anak-anak kita boleh buat. Orang yang nanti semaya selagi jadi 9. Jazakallahu khairan. Benar kita boleh buat. Dan kita lah ni pun dah buat banyak perkara dah saat ni. Nah, berbagi orang semaya sahur saat ni. Lagi orang yang buat kita semua ni boleh dah selawat malaikat. Sebab apa? Lepas maya kita duduk tunggu dalam masjid untuk semaya duha. Sikit lagi. Dah.
untuk berzikir, masuk belaka selawat malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Oleh itu, untuk pagi yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kita ni ada azal nak buat ikut gapoh kita mai ngaji dan membanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni as'aluka al-azimata 'ala ar-rusydi wal ghanimata min kulli bir. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata doa ni adalah doa orang panggil mulut putih segala kebaikan. Allahumma inni as'aluka al-azimata 'ala ar-rusyd wal ghanimata min kulli bir. Doa banyak. Kita tahu satu perkara ada azal nak buat. Sebab kalau kita hipung ilmu hak kita dok le sijik ni, boleh buat salah satu pustaka, boleh buat satu apa panggil haus semut dah. Tapi hak nak buat tu susah sikit. Habis tu kita kena doa, Tuhan tambah kita. Tuhan tolong kita. Kalau kita doa semua lepas mai semua dah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Hak tu kita dok kata semua dah. Dan saya minta nak katuk 2-3 perkara. Apabila kita tahu dah, kata kita nak bersahabat dengan malaikat lah, kita kena pergi ngaji juga gapo hak buat malaikat tu jauh daripada kita. Hak besar-besarnya ialah malaikat tak masuk rumah hak ada hening, ada patung, ada gambar. Dan tak ada dan ada orang yang berjunuk di dalam tu. Habis tu kalau kita tidur dengan isteri, belum nak tidur, kalau rasa sejuk sangat suruh ambil air semaya. Supaya marah malaikat nak duduk dengan kita. Malaikat tu al-barakah. Nak mari masuk duduk dalam rumah kita. Di antaranya jaras, loceng-loceng tu kat dalam rumah tak boleh bubuh sebab malaikat tak masuk. Hening masuk juga, termasuk juga. Sebab satu kali pada zaman Nabi SAW, Nabi duk pelik kata kerana Nabi Jibril tak mari cari dia. Nabi cari gapo sebab kita tengok anak ni mapuh duk bawah katil. Nabi waktu tubik. Nabi waktu tubik tu Jibril mari cari. Nabi tanya kerana lama sangat tak mari atau kami ni tak masuk rumah yang ada hening. Walaupun jusah. Sebab tu ini adalah benda hak wajib kita atas para malaikat. Dan di antaranya ialah apa? Ialah benda-benda hak busuk. Di antaranya saum wal basal. Masuk belaka benda hak busuk-busuk. Sebab malaikat ni dia berasa busuk seperti mana manusia busuk. Manusia busuk gapo malaikat tak suka benda lah tu. Sebab tu kalau orang nak mai semaya, rokok-rokok tu, buruh gigi gapo tu masuk belaka tu. Sebab kalau kita berasa busuk daripada sahih kita, malaikat pun rasa busuk. Pas kalau malaikat tak masuk dekat air kita, nak selawat atas kita, malah mana. Hak tu adalah benda hak kita kena ngaji, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih.